A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta rahmat disertai dengan kasih sayang yang Allah telah berikan kepada kita, taufik, hidayah, inayah yang Allah dah kurniakan kepada kita pada pagi ini, dapat kita bersama-sama untuk kita sambung sedikit sebanyak perbincangan yang kita dah gemburkan hampir seminggu daripada hari Isnin sampailah hari ini, hari Khamis. Kita akan tutup dengan menampakkan tentang bicara syurga dan neraka seorang anak. Bermula daripada seorang isteri, kemudiannya dinampakkan tentang seorang bapa, dan hari ini kita nampakkan conclusionnya pada seorang anak. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita ada seorang anak rumah pengasih warga prihatin. Anak daripada generasi pertama, anak yang terawal yang duduk di sini bersama ibu dan bapaknya mewakafkan harta dan diri. Seterusnya sekarang sudah pun berjaya menjadi seorang role model kepada kakak-kakak dan adik-adik di bawah tanggungannya. Dan insya-Allah kita nampak di sinilah bagaimana aliran ilmu daripada seorang bapa kepada ibu, ibu kepada anak yang membentuk satu acuan mold kepada sistem pendidikan modul yang ada di RPWP ni. Dan insya-Allah ini tujuan kita membuat perkongsian ni. Kalau boleh kita nak biarlah yang datang yang bercakap itu datang daripada seorang anaknya yang pernah duduk di RPWP dan nampak bagaimana perbezaan syurga dan neraka yang sebenarnya kalau kita sebut syurga dan neraka ni, orang mesti nampak syurga dan neraka di luar sana tu macam syurga neraka lepas kita mati nanti. Okay, itu dari segi konsep yang kita nak bawa, macam mana syurga dan neraka dunia yang Dajjal dah offer kepada kita, dan kita kena halus. Berhalusnya kita itu dalam perkara-perkara yang syaitan sudah pun berputus asa dalam perkara-perkara yang besar. Okay, hari ni perkara-perkara yang besar yang kalau dalam prihatin ni sebenarnya kita boleh nampak yang kita nak jaga anak-anak di RPWP ni adalah dalam perkara-perkara yang halus, yang kecil, yang kadang-kadang kita tak nampak. Benda tu remeh, mungkin remeh pada orang luar, mungkin remeh pada ibu bapa di luar sana, tetapi pada RPWP dia adalah sesuatu yang besar. Dia konsep macam tu. Sebab dalam perkara yang besar, contohnya zina, di RPWP mungkin zina itu bukan lagi satu benda yang kita nampak benda yang dah terkawal di sinilah. Maksudnya dia dah tak berlaku. Kita dah putuskan. Kita dah putuskan benda tu. Kita dah berjaya jauhkan benda tu. Kita dah berjaya blok satu doktrin dari segi pornografinya apa semua. Alhamdulillah anak-anak di RPWP ni berjaya kita blok benda tu. Even kalau dalam perkara-perkara melibatkan gadget, melibatkan televisyen, melibatkan hiburan, semua benda tu acuan yang kita bentuk di RPWP ni kita berjaya tutup, dan ibu bapa semua synchronize. Semua yang berada dalam RPWP daripada ibu-ibunya, bapa-bapaknya turun kepada anak-anaknya, semua memahami dan satu faham bagaimana untuk kita mencipta suasana syurga dan kita menampakkan kepada anak-anak bagaimana neraka yang ada di luar sana tu. Itu apa yang Dajjal offer, apa yang kita kena offer kepada anak-anak kita. So bicara masjid kalau kita masuk dia mesti tenang. Dia tak boleh masuk masjid dia mesti panas. Dia mesti tenang. Tenang kerana dalam tu adanya raudah. Tenang kerana di dalamnya ada taman ilmu. Ada taman yang anak-anak boleh beroleh manfaat dari sudut pendidikan, dari sudut untuk mencipta satu suasana yang nyaman, suasana yang memberikan mereka ini kedamaian, kesejahteraan. Sebab Islam itu bicara sejahtera. Islam itu bicara salam, bicara masing-masing mendapat satu nikmat. Kalau dalam syurga itu mereka menyampaikan salam, di antara mereka memberi salam. Dalam itu mereka bertanya. Ada suasana yang melihatkan syurga yang kita kena buat dan cipta dalam rumah tangga kita. So, perkara-perkara besar yang saya masukkan tadi tu mungkin benda-benda yang kita dah boleh elak. Mencuri
di luar sana mencuri, kalau kita merompak, tahap merompak yang besar-besar. Dalam ni mungkin ada habit yang kita kena betulkan. Anak-anak mungkin takat curi pen, curi pembaris, curi pensel, benda kecil-kecil. Tapi benda tu dah kena cantas dari sekarang. Menipu, bukan kata tak ada. Ada. Anak-anak pun dah pandai menipu, dah pandai bercakap bohong. Tapi macam mana kita nak make sure apa yang mereka cakap itu kita boleh detect, kita boleh cantas bermula daripada awal. Ini part-part yang kita nak kena pandai. Sebab anak-anak yang kita ambil, kita terima pun daripada anak-anak yang luar. Kemudian macam mana kita nak perbaiki mereka, and then kita nak membentuk mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. So satu proses perjalanan yang kita lihat sepanjang 5 ke 6 tahun yang lepas, RPWP semakin berkembang dan kemudian kita memerlukan kepada generasi yang awal untuk sama-sama pula bersama dengan RPWP. Jadi kita boleh lihatlah, rasanya Ika pun dah kahwin dah berapa tahun dah Ika kahwin? Rasa-rasa dah berapa tahun dah Ika? 5 tahun. Lebih kurang dah. Maksudnya lepas kahwin tu saja, dia dah mula membawa peranan dan fungsi seorang ibu. Dia konsep macam tu. Jadi pada anak, dia upgrade menjadi ibu. Jadi ini proses cycle yang kita kena faham. Macam mana daripada anak, dan kita membesar, daripada membesar kita berumah tangga, dan kita pula membawa peranan seorang bapa, fungsi sebagai seorang ibu, dan kita pula membentuk keluarga kita dengan fahaman yang sama. Ini satu proses yang kita sama-sama nak kupas, insya-Allah. So, sebelum kita pergi jauh, kita akan sembang dan kita akan nampakkan kepada semua. Hari ni betul episod 52 dah Ika, bukan 53. Nanti kita betulkan. Alright. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita ucapkan selamat datang dan kita berikan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang komen, yang memberikan respon. Alright. InsyaAllah kita nak teruskan dengan poin yang pertama. So sebelum kita pergi jauh, saya kenalkan, ini Khairunisa Atikah, salah seorang daripada anak RPWP yang hari ini memegang portfolio yang agak penting juga dalam RPWP, selain daripada pewaris, selain daripada kakak-kakak besar yang dah pun mula memantau dan mengambil tugas tanggungjawab ibu-ibu, dan kita juga bekerjasama antara generasi pertama, generasi kedua dan daripada pelapis-pelapis yang ada, dan ini adalah antara anak-anak yang kita kedepankan. Kalau dia dengan Miza, itu antara dia punya batch. Kalau kita Miza dah 2 kali dah keluar dekat Bicara Maqasid ni, hari ni kita perkenalkan Mika. Mika pula, tukar nama tu Miza dengan Ika. Ni Ika untuk apa? Untuk memberikan kita sedikit sebanyak inside view dari sudut point of view seorang anak yang kita lihat sebagai panduan juga untuk kita sama-sama ambil pelajaran sebesar-besarnya, insya-Allah. Tanpa lengahkan masa, saya menjemput Ika untuk memberikan sedikit definisi apa itu syurga bagi seorang anak. Dipersilakan Ika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada Ustaz Syauqi atas jemputan ke Bicara Maqasid hari ini. Jadi sedikit pengenalan, nama saya Khairunisa Atikah. Jadi kat sini biasanya di rumah pengasih warga prihatin, saya lebih dikenali sebagai Ika. Jadi untuk terus ke topik hari ini, jadi untuk minggu ni, so kita dah dengar sharing tentang syurga dan neraka daripada Maklum, Ustaz AA. Jadi hari ni saya akan buat sharing lah tentang syurga dan neraka seorang anak pula. Kita selalu dengar ungkapan, rumahku syurgaku. So kenapa dikatakan rumah itu syurga? Syurga ni sebenarnya impian semua orang. Semua orang nak rasakan syurga. Semua orang nak rasakan ketenangan. Impian kita semua mengimpikan untuk mendapatkan syurga. Jadi dikatakan rumah itu syurga, rumah tu pula
apa yang ada pada rumah. So siapa subjek yang ada pada rumah? Okay, dalam rumah kita ada bapa, ibu dan anak. So ketiga-tiga ini berperanan dalam mencipta syurga itu tadi, mencipta ketenangan itu tadi. So persoalan dia kat sini, bagaimana seorang anak tadi ingin mendapatkan syurga di dalam rumah. Okay, pertama sekali kita kena ingat, syurga seorang anak di bawah tapak kaki ibu. Dia bukan dekat syurga, dekat kaki ibu tu ada syurga, tak. Dia sebenarnya satu perumpamaan yang menampakkan langkah-langkah ibu itulah yang membawa anak itu sama ada ke syurga ataupun sebaliknya. So dia bicara langkah, bicara jejak langkah, bicara didikan. So bicara uswah yang ditunjukkan oleh ibu. Itulah yang memberi jaminan anak itu ke syurga. Okay? Kalau kita tengok surah An-Nisa ayat 9, bagaimana? Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. So kat sini ni paling penting sekali adalah jangan tinggalkan anak yang lemah. So kat sini inilah peranan ibu untuk giring anak tadi tu ke kanan. Giring anak itu jangan jadi lemah. Okay. So sebagai seorang anak juga, kalau mak kita cakap, kita bengking. Ada je kita nak bangkang, kita nak melawan. So itu bukan syurga. Kalau kita protes, itu bukan syurga. So cerita syurga ni sebenarnya cerita bagaimana kita mendapatkan keredaan. Sebagai seorang anak, kita mesti mendapatkan keredaan. So bagaimana kita nak mendapatkan keredaan Allah itu tadi? Adalah dengan mendapatkan redha ibu bapa itu dulu. Sebab apa? Sebab ibu bapa adalah pengatur kita. So bila anak dengar cakap ibu tadi dengar cakap bapa. So bapa pula nak dengar cakap siapa? So bapa ni adalah abal hakam, penentu hukum. So semestinya bapa ni ada rujukan yang solid. So bapa seharusnya ada vision, ada impian yang ditanam pada keluarganya melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? Sebab apa? Sebab apa Al-Quran dan Sunnah? Sebab ku tinggalkan untukmu dua perkara yang mana kamu tak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang teguh pada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kat sini kalau kita tak nak sesat selama-lamanya, kita kena berpegang pada dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Seterusnya, dalam Al-Quran itu sendiri banyak perintah Allah yang Allah nukilkan. Bagaimana kita sebagai anak perlu bersikap dalam berperanan. Okay. Contohnya, jangan berkata berbuat baik kepada ibu bapa. Ucapkanlah perkataan yang baik. So itu semua dituntut oleh seorang anak kepada kedua ibu bapa khususnya. Okay, untuk next point, point yang kedua. So untuk mencipta syurga seorang anak, pertama sekali kena ada silah. Silaturahim. Bila ada hubungan yang baik, bicara silah, bicara hubungan. Rahim tu bicara kasih sayang. So bila ada silaturahim antara ibu dan anak, so kasih sayang inilah yang akan mewujudkan hasil yang baik. So di mana anak dan ibu ni boleh berkongsi rasa, boleh berkongsi nasihat, boleh tegur menegur, tiada rahsia, telus di antara satu sama lain. Jadi kat sini kalau nak dinampakkan, memang tugas ibu tu untuk menegur anak. Selalu kita nampak mak marah sebab sayang. Okay? Kenapa mak marah sebab sayang? Sebab marahnya ibu ni adalah kerana ingin mendidik kita. So sebab fitrahnya anak akan selalu ke kiri. So tugas ibu bapa lah yang akan tarik anak itu ke kanan. Okay? So dalam rumah juga, dalam rumah tu ibu bapa akan ada control system. Okay? Apa itu rules, apa itu regulation, apa itu limitation dan boundaries. So dalam rumah pasti akan ada control system. So sebagai anak, kita kena comply dengan apa yang ditetapkan oleh ibu dan bapa kita. So andai katalah kita ni terlanggar control system tu. So bagaimana kita ni sebagai anak kena istighfar. Kena akui kesilapan. Sebab kita ni manusia, memang tak lari daripada buat silap. Dan daripada kesilapan itulah kita belajar dan memandaikan kita. So paling penting sekali adalah akui kesilapan dan buat islah dengan segera. Barulah kita ni menjadi orang yang senang diatur oleh ibu bapa kita.
Itu menarik tu. Dia ada konsep tadi tu, silah, control system. Tu dua benda yang rasanya ramai daripada kalangan ibu-ibu dan bapa-bapa yang mungkin buat benda tu, tapi mungkin dalam erti kata tak adalah guna perkataan ataupun istilah silah. Dia guna sekarang ni kan orang-orang tua-tua kita dia guna istilah kan, kalau bercakap dengan anak-anak ni, waktu silah anak-anak ni selalunya waktu makan kan. Kita dengan ibu bapa kita pun kalau dulu-dulu pantang dia makan kat rumah orang, makan kat luar, mesti balik rumah tengah hari, mesti balik rumah makan. Kalau kecil-kecil dulu kita diajar macam itulah. Tapi kalau kat Prihatin pun benda yang sama, kita konsep yang sama kita terapkan, anak-anak makan ramai-ramai, makan sama-sama. Ada peluang waktu tu kita nak sembang dengan anak-anak sebab kita tahu aktiviti dia padat, takvim anak-anak kita padat. So syurga yang kita nak cipta dengan anak-anak kita ni sebenarnya adalah penciptaan anak-anak yang patuh, yang mereka ini taat dan mereka ini tahu boundaries and limitation yang ada pada seorang anak untuk mereka bukan sekadar faham tetapi mereka tahu apa yang dimaksudkan dengan batas-batas tu. Masalah kita hari ini, kita memperkenalkan batas tapi kadang-kadang kita tak menjelaskan batas tu supaya anak-anak tahu. Kita tahu nak hukum je. Kita tahu nak hukum, tetapi anak kadang-kadang mereka tak tahu kenapa mereka dihukum. Kalau di sini anak-anak kita ni sebelum kita bagi hukuman tu, kita akan tanya dia, kena tahu tak kenapa kamu dihukum? Soalannya biasanya bapak-bapak dia akan tanya macam itulah. Okey, kenapa kamu dihukum? Untuk apa dihukum? Hukum ni pula kita nampaklah hukumnya bukan apa. Kadang-kadang kita bagi apa? Kita bagi hukuman masa. Hukuman masa ni tak bercakap dengan anak. Yang ni konsep dia. Itu konsep neraka. Neraka bagi seorang anak ni tak boleh cakap dengan anak dia. Ika selalu buat lah. Macam mana Ika selalu buat dengan anak Ika tu? Cerita sikit macam mana. Ni pengalaman ni nak disampaikan kepada orang supaya orang nampak macam mana cara Ika pula. Ika dapat daripada bapak-bapak, ibu-ibu dulu kena hukuman masa. Lepas tu Ika pula apply pada anak-anak Ika. Macam mana tu Ika? Cuba cerita sikit. Okay, untuk hukuman masa ni, so bila anak kita membuat satu benda yang pelanggaran lah, cerita pelanggaran. Jadi bagaimana kita nak mendidik, okay? Jadi kat sini pertama sekali kalau silent treatment tu adalah antara yang boleh di-applykan tapi ada syarat dia, hanya jika kerana kita memang dah selalu touch anak-anak tersebut. Sebab dia kalau silent treatment ni, dia no touch, no talk, no eye contact. Maknanya kita memberikan satu gambaran neraka pada anak tu. So anak tu macam kenapa ni? Kenapa ibu tiba-tiba tak cakap dengan saya ni? So kita akan nampak lah dia berusaha untuk meminta maaf. So kat situ satu pendidikan lah untuk anak tu tadi. Supaya mereka ingat. Kata kalau buat ni ibu tak suka, ibu marah. Jadi itu satu pendidikan untuk anak. Dia konsep kita kena bagi tahu kalau supaya anak tu tahu, dia tak adalah tiba-tiba kita diam je. Dan kita sebenarnya kita nak didik anak kita, dia sensitif. Sensitif ni, mak ni macam tak nak cakap je, dia ada perasaan. Dia tengok muka mak pun lain macam. Dia sebab tu dulu kita diajar berdehem tu, ayah dehem ni kita tahu apa signal dehem tu daripada seorang bapa. Kita tahu dehem tu sama ada kau balik rumah nanti kau kena rotan ke, kau kena libas dengan tali pinggang ke, apa ke, dalam kepala kita dah bayang yang the worst thing yang kita akan ni. Tapi kadang-kadang dia ada reverse psychology, balik-balik tak kena. Lain macam ni. Dia ada cara macam mana parenting ni, dia tak membosankan tau. You expect something but then bapak tak buat. Pernah tak Babadin buat macam tu? Kalau pengalaman sendirilah, kalau pergi rumah orang tu memanglah kita kan kalau pergi jumpa saudara mara ni dia lupa daratan sikit. Jadi bila lupa daratan tu, mulalah. Gimana tu? Dia ayat-ayat macam tu je. Gimana tu? Tahulah, dia tak boleh ni. Takat sini je, tak boleh pergi jauh-jauh. Jadi itu antara didikan yang saya sendiri dapatlah daripada parent saya sendiri dan saya apply benda tu pada anak-anak di rumah pengasih warga prihatin. Dia kira bahasa dah sebenarnya. Sebenarnya itu nama dia silah. Silah ni dari segi komunikasi. Komunikasi bapa dengan anak. Kalau lancar silah tu, sebab tu benda yang dah biasa kita buat. Tapi tiba-tiba silah itu, tiba-tiba mak memutuskan silah. Ni dipanggil memutuskan silah. Mak tak cakap dengan anak. Bapa tak cakap dengan anak. So anak yang sensitif dia akan rasa, aku dah buat apa ni? Dia akan mula berfikir, benda apa yang dia buat salah? Benda apa yang dia buat silap? Apa yang buatkan mak kita ni? So dia akan istighfar. Istighfar ni konsep dia akan mula cari apa yang dia buat salah dan dia nampak benda tu mungkin salah. Dan dia pun cari bapak dia, ibu dia nak istighfar.
istighfar tadi tu lebih baik datang daripada seorang anak berbanding ibu dan bapa yang pointing fingers nampakkan kepada anak, ini salah ni, ini salah, ni salah. Kadang-kadang treatment menunjukkan kesalahan anak tu, dia datang something yang berbekas sikit dekat hati anak ni. Kadang-kadang kita pointing tu belum tentu lagi kita salah. Dia salah. Tapi kita dah tersalah dalam kita menunjukkan satu kesalahan tu. So sesuatu yang datang daripada hati ni, anak ni, selalunya istighfar itu lebih bernilai. Lebih bernilai. Hukuman masa, konsep macam Ika nampakkan tadi lah. Hukuman masa ni, kalau silah kita tak lancar dengan anak-anak, kalau kita dengan anak-anak ni jarang bercakap, anak dah biasa tak cakap dengan bapak, memang tak jadilah hukuman masa tu kan. Lagi dia seronok sebab apa? Dah tak nak cakap, sudah lah. Dia lagi senang. Dia suka cakap macam tu kat kita kan. Kita pula yang moyan nanti. So better kita lancarkan dulu silah dengan anak-anak, and then once kita buat satu hukuman masa tu, contoh hukuman masa lah. Okay, kita buat. Dan kadang-kadang anak-anak saya, kalau anak saya sendiri pun sama juga. Tak cakap, ambil je, angkat, letak dekat dinding, kau ngadap dinding. Kan? Selalunya kita buat macam tu kan. Nanti dia nangis lah. Wah. Waktu nangis tu yang kita guna point daripada Ika nampakkan tu. No eye contact, okay, no talk. Jangan, kalau kita cakap je dengan anak tu, and then masa tu kita akan kalah dengan anak. Waktu tu ujian dia, siapa yang akan, macam mana nak cakap siapa yang apa dia kalah ni, maksudnya ni tau, hati ni jadi apa? Yang kalah dulu tu sama ada anak ataupun bapak dia ataupun mak dia. Kan? Allah, kesiannya, kesian tu lah sebenarnya yang akan menunjukkan kelemahan kita. So di situ kena ada training lah. So macam Ika ni antara generasi pertama yang mendapat solid pendidikan daripada bapak-bapak, daripada awal, daripada ibu-ibu, macam mana kita buat hukuman masa, treatment tu sekarang ni diturunkan kepada anak-anak kan. Jadi no body contact, bukan no body contact, no contact, no eye contact, no talk, apa semua tu antara benda-benda yang kita apply adalah kita meletakkan hukuman masa pada anak-anak. Tapi syarat ni kita nak menampakkan satu neraka pada anak. Tak boleh bercakap dengan ibu tu, tak boleh cakap dengan bapak tu. Pengasingan, kita panggil pengasingan itu, dia akan menjadikan dia satu neraka. Dia akan rasa bersalahnya, dia nak jumpa. Kalaulah kita rapat dengan mak kita, dengan bapak kita, kan, tak dapat jumpa muka mak kita tu satu hari, tu adalah satu neraka. Satu hari tu tak ada mood nak bercakap, kan. Tapi benda ni hanya boleh di-apply kalau kita buat daripada awal. Kalau kita nak anak-anak kita ni rapat dengan ibu dan bapa, di situ antara ruang kita kena perbaiki silah lah. Itu syurga dengan neraka yang kita nak nampakkan kepada anak-anak kita. Okay, alright, kita pergi kepada point seterusnya. Okay, kita bagi point seterusnya, kita bagi Ika cakap tentang, tadi Ika sentuh tentang jiwa yang tenang, nak bagi ketenangan, nak nampakkan kita duduk dalam syurga. Anak tu adalah anak yang mampu menenangkan hati ibu dan bapanya. Itu konsep macam mana kita nak kena hasilkan dalam rumah tangga. Bicara syurga, dia mesti bicara redha dan tenang. Macam mana anak dan ibu dan bapa itu berkongsi keredaan masing-masing. Redha untuk dibentuk sebagai anak yang soleh. Kalau tak redha, dia akan membentak, dia akan melawan, dia akan memusuhi. Semua boundaries and limitation yang diletakkan oleh bapa dan ibu tadi, anak akan melawan, anak akan rebel. Dia akan menjadi pemberontak dalam rumah tu. Jadi di situ ruang macam mana kita nak cari peluang kita nak didik anak ni. Dia ada beberapa fasa. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kalau ikut umur Ika ni, dia dah lepas dah 3 fasa tu. Jadi kita nak nampak hasilnya nanti tu bila lepas fasa yang ketiga nanti. Untuk kita ni sebagai motivasi, mungkin kita terlepas fasa pertama, 7 tahun pertama. Kita masih ada lagi fasa kedua yang kita kena catch up. 7 tahun kedua ni kejar sampai kita dapat selamatkan fasa-fasa yang lepas tu, yang kita dah terlepas pandang tu. Kalau terlepas fasa kedua, kita masih ada fasa ketiga. Kalau terlepas fasa ketiga, Allah masih lagi cakap dalam Quran, kita kena didik anak kita sampai umur 40 tahun. Maksudnya ada chance lagi antara umur 20-an ke 40-an tu. Dan Nabi pula cakap di hujung-hujung riwayat, Nabi katakan ketika siapa yang umur 40 tahun, lepas tu dia masih lagi kekal dengan sikap-sikap yang sama, selepas umur 40 tahun dia tak nak berubah, dia boleh jadi kekal dalam sikap itu sampai dia mati nanti. Itu antara hadis yang kita boleh pegang. Tetapi benda tu boleh tak berlaku kepada siapa saja? Boleh. Nabi dapat Al-Quran, Iqra ketika umur 40 tahun. Kemudian Nabi excel 23 tahun selepas itu, Nabi menjadi seorang
lelaki yang membawa risalah agama ni lalu menjadi satu contoh uswah kepada seluruh umat manusia yang lain, bagaimana Nabi boleh berubah. Turning point Nabi, macam mana nak memperbetulkan akhlak umat-umat yang jahiliah di depan dia. So kita pun sama. Asal kita mungkin kerana pendidikan ibu bapa kita, kita jadi jiwa yang tak tenang hari ni, kerana kita duduk dalam keluarga yang porak-peranda, keluarga yang berpecah belah, keluarga yang bercerai. Dan hari ni pula kita pula jadi bapa, jadi ibu. Kadang-kadang kita membawa habit-habit lama, kita nampakkan kepada anak-anak kita. Sekarang anak dah besar. Kita nak betulkan pula mereka yang dah tak tenang sekarang ni. Kena pula dengan zaman yang bermacam-macam dugaan, fitnah. Ada gadget, ada hiburan, ada segala macam bentuk budaya sosial hari ni yang terlalu syarat dengan benda-benda yang mampu untuk membawa anak kita jauh daripada agama. Semua ni antara dugaan-dugaan yang kita kena hadapi. So macam mana kita nak cipta jiwa yang tenang pada anak kita dan dia mampu pula menenangkan ibu dan bapa. Itu syurga. Tapi kalau dia tu jadi anak yang menconteng arang di muka ibu dan bapa, itu bukan lagi anak yang tenang. Itu anak-anak yang bakal menyebabkan ibu dan bapa sama-sama pergi ke neraka. Okey? So kita nak tanya kita punya tetamu jemputan pada hari ini, macam mana nak menjadi anak yang mempunyai jiwa yang tenang. Okey? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Syarki. Jadi untuk mendapat ketenangan ni, pertama yang paling penting sekali lah adalah izin dan salam. Sebab kadang-kadang anak ni dia ambil ringan tentang perkara izin dan salam. Okay? Sebab izin dan salam ni adalah satu mekanisme bagaimana kita nak tinggikan ibu bapa kita tu. So anak minta izin nak buat apa, mak minta izin nak buat apa. Jadi bapa ni sebagai abang hakam ni tahu apa yang berlaku dalam rumah tu sendiri. Ambil contoh pengalaman saya sendiri. Satu hari ni saya lupa minta izin untuk hantar adik-adik pergi tuition. Waktu tu adik baru dapat lesen. So adik-adik ni nak pergi tuition. Jadi lupa minta izin. Jadi lepas tu situasi tu berlaku pada waktu malam pula tu, selepas hujan. So bawa kereta, langgarlah lubang apa semua, pecah tayar. Nak tak nak itulah nerakanya. Dah tak tenang kat situ, dah kalut lah apa semua kat situ. Nak call siapa, nak apa semua. Akhirnya kita kembalikan balik rujukan yang ketidakketenangan tadi tu pada bapa kita sendiri pula. So kita call ayah kita apa semua. So kat situ, biasanya kita risau dah ni, ayah ni nak marah ke tak nak marah ni. Kita dah rosakkan kereta apa semua kan dengan accidentnya lagi. Jadi kat situ, tengok-tengok yang ayah ni, baba tadi ni, tak marah pula, senyap je. Kita betulkan apa semua, kereta apa semua, tukar tayar spare apa semua, senyap je sepanjang jalan tu. So itu ni nampak kan, pentingnya izin dan salam. So bila kita tahu, bila kita minta izin, contoh tadi yang kita minta izin nak pergi hantar adik-adik pergi tuition, benda dah baik dah, tapi izin tak ada. So nasihat ataupun peringatan selepas izin tu tak ada. So kita biasa kalau kita nak pergi sekolah ke nak pergi mana-mana, minta izin dulu, pergi sekolah, salam. Itu ayah atau ibu ni tadi ni akan cakap, hati-hati, belajar baik-baik, jangan buat cikgu marah. So daripada izin tu tadilah, ketenangan seisi keluarga tu dapat dihasilkan. Sebab masing-masing tahu tengah buat apa, sedang buat apa, nak buat apa. Contoh kalau ibu mak nak pergi shopping ke, beli barang dapur. Jadi perlu ada izin daripada seorang bapa. Sama juga dengan anak. Anak pun kena ada izin. Kalau anak tadi tak dapat minta izin bapa, pergi kepada mak. Sebab mak ni kiranya yang menggantikan bapa kalau bapa tiada. Itu pentingnya izin dan salam. Okey, tu satu benda yang menarik sebab tipikal kita orang Melayu ni adalah salam dia takat salam cium tangan dia. Tu tipikal orang Melayu. Salam cium tangan, selesai. Izin tu dia sebenarnya adalah satu benda yang berbentuk pamitan. Kalau kita di prihatin ni kita pamit sebelum kita meninggalkan mak, meninggalkan keluarga, even anak-anak kita tadika turun dewan nak makan pun kita minta izin dulu. Minta izin nak makan, bagi salam kepada ibu-ibu di dapur. Itu konsep kita buat dekat sini. Kemudian dah selesai makan apa semua, dia pamit, terima kasih ibu-ibu, kakak-kakak masak apa semua, minta izin nak naik atas, pun ada izin lagi sekali nak naik ke atas dewan untuk urus diri apa semua. So itu konsep kita didik anak-anak kita daripada awal. Dan ada benda yang kita sebenarnya tak perasan. Kalau dulu kita tengok kecil-kecil kan, kecil-kecil kalau kita nak pergi,
Mana-mana kita minta izin dan di situ ada tausiah. Di istilah dia adalah tausiah. Tausiah tu dia memberikan satu peringatan ke apa-apa ke. Contoh minta izin dengan mak kan. Saya nak keluar pergi pekan. Dalam tu akan ada tausiah. Mak mungkin perlukan sesuatu. Dalam kau nak pergi pekan ni kau belilah apa-apa patut. Adalah nanti dia bagi list kan. Kau ada duit ke tak? Dapat duit. Daripada keluar kosong je dah dapat duit dah sikit belanja. Tapi duit tu make sure bergunalah. Digunakan untuk jalan yang betul. Jangan gunakan jalan yang salah. So di situ ada lagi benda. Nanti kau singgah rumah makcik kau ke, kau pergi sini ke. Banyak saya dulu memang kena dah itu kan. Cakap nak pergi pekan je, ada je senarai yang dia akan bagi tahu. Sebab apa? Itu tausiah bila kita minta izin. Di situ ada ruang untuk kita dengan mak bersilah. Ada benda nak cakap, ada benda kita nak buat baik, ada benda yang kita nak rapatkan hubungan dengan mak, dengan ayah contohnya. Jadi semua ni adalah benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Benda ni dah kita buat, kita pernah buat, mungkin kita tak enforcekan benda itu sebagai satu benda yang kita boleh istiqomahkan. Keyword seterusnya ni adalah istiqomah. Dah buat, jangan buat sekali je. Lepas tu dah tak buat dah kan. Lama tinggal nak buat balik. Bila nak buat balik tu dia jadi berat. Dah jadi segan, dah jadi malu alah. So benda ni kita kena buat. Dan kita sebenarnya kita risau. Trend kita hari ni bila anak-anak terlibat dengan budaya, kita ada rempit, kita ada bohsianya, bohjannya, seks bebasnya, kita ada segala macam gejala LGBT yang ada dekat luar sana tu kan, dengan cerita rogol, dengan jenayahnya apa semua, kita dah kena mula bimbang. Izin dan salam inilah yang mampu untuk menjadi satu ruang penyelamat kepada kita. Tak mampu minta izin berdepan. Saya sekalipun saya nak keluar ke mana-mana, kalau kata dululah, waktu dulu kita pergi Mekah ke pergi umrah apa semua, kita tak akan lekang daripada kita maklumkan kepada mak kita yang ada di kampung, ke mana kita nak pergi. Okey, saya trip ni, even walaupun dalam negara, kan nak pergi hantar PPE, waktu dalam PKP ni kan, okey, kita nak pergi ke, contoh bagi tahu ke Melaka, kita ada hospital. Every hospital tu siap kita sebut. Kalau boleh sebut. Ni nak pergi ke sini dulu. Lepas tu nak pergi ke sini. Lepas ni nak pergi sini. Mak ni dia bukan nak sembang panjang pun. Dia nak tahu apa anak dia buat. Kan? Nak tanya khabar. Benda-benda tu. Jadi, itu ruang untuk kita bersilah melalui telefon. Jadi, benda-benda macam ni, pesanan daripada mak itu, itulah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. First, kita dah langsaikan tanggungjawab kita sebagai anak untuk bagi tahu mak. Dan mak pula bagi tahu kepada kita apa yang kita nak kena buat. Apa yang kita nak kena jaga, apa kita nak kena pelihara. Itu antara benda. Yang di rumah prihatin ni pun, izin dan salam berlaku. Dengan orang tua kita kat kampung pun berlaku. Yang menjadi neraka kepada kita ni, bila kita buat benda, kita tak bagi tahu. Yang tu yang Ika cerita tadi tu. Keluar, tak minta izin satu hal. Pakai kereta satu hal. Aksiden pula satu hal. Bertimpa-timpa masalah dia tu. Kan? Lepas tu dah mula gelabah dah. Gelabah tu, ni tak tenang. Tak tenang tu dosa, rasa bersalah. Kan, itulah neraka. Dan yang paling kita bimbang sekali, dah keluar, tak buat semua benda tadi tu, dah tak bagi salam, tak bagi izin apa semua, tahu-tahu balik rumah jadi mayat. Yang itu yang paling kita takut. Itulah neraka yang mak ayah kita tak expect. Tahu, nanti jadilah drama Melayu tau. Tiba-tiba gelas jatuh, kaca jatuh pecah bersepai, tiba-tiba ibu rasa ni ada benda tak kena ni. Dia dah mula takut dengan anak-anak dia. Kan, rasa tak sedap je hati kan. Dia ada rasa macam tu. Tak-tahu balik jadi mayat. Siapa tak rasa neraka? Waktu tu bayangkan wajah anak yang kita tatang ni balik dah tak rupa manusia. Kalau ada aksiden bersepai muka, kan? Kalau apa lagi kalau kita hantar anak kita pergi sekolah, kalau anak perempuan ni dalam keadaan dara, baliknya dalam keadaan tak ada dara. Lagilah kecil hati mak, lagilah pecah, berkecai hati seorang ibu, benda-benda ni jadi macam tu. Terlalu banyak benda yang kita takuti apabila ruang neraka, tahu, semua benda yang melibatkan benda-benda yang menyebabkan kita ni rasa tak tenang, itulah sebenarnya laluan kepada pintu neraka. Pintu yang menyebabkan api. Jangan gitu bayangkan neraka tu macam neraka yang kita faham macam mana neraka api menyala-nyala, ada malaikat bedal kita apa. Itu satu konsep neraka di akhirat nanti. Tetapi neraka dunia ni menyala-nyala, amarah kita, ketenangan kita tu dicabut, digantikan dengan perasaan yang menyebabkan kita rasa murka. Itu pun jadi neraka juga. Murka tak tentu hal, tiba-tiba saja nak marah kan, nak jadi baran apa semua, itu pun satu konsep neraka, cetusan api yang ada dalam jiwa kita. So ini part-part yang kita nak kena kenal. Ada anak baran pun sama juga. Anak baran tak tentu pasal pun boleh jadi neraka. Kerja nak gaduh je dengan mak dia, kerja nak gaduh dengan bapak dia, sama-sama naik, mak dengan bapak, mulut tu duk lawan je, pun satu neraka dalam rumah tangga. Anak cakap,
mak nak kena dengar, mak cakap anak tak nak dengar, pun satu benda yang melibatkan neraka dalam rumah tangga. So banyak benda yang kita nak kena faham, yang kita nak kena perhalusi. Ini kembali balik pada kunci tadi. Syaitan sudah berputus asa dalam perkara-perkara yang besar, tetapi mereka akan berusaha menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang kecil. Silah tadi tu simple things. Telefon mak dekat kampung, nampak kecil, tak apa, nanti bila-bila boleh telefon. Yang bila kita rasa bila-bila boleh telefon tu lah yang kita rasa benda tu akan menyebabkan kita jadi orang yang toror, orang yang sombong. Tahu-tahu tiba-tiba mak meninggal dunia. Dapat phone call kata mak dah kat kampung dah meninggal dunia. Jadi kita tak sempat nak bersilah. Apa lagi dekat dalam rumah yang duduk sekali ni. Kan? Adalah cerita yang kita katakan ini adalah makan pagi terakhir, sarapan pagi terakhir, makan tengah hari terakhir, makan malam terakhir. Kalau kita letakkan konsep macam tu hari-hari dekat diri kita, mana tahu inilah makanan terakhir kita dengan mak kita. Mana tahu inilah suapan terakhir kita suap dekat mulut anak kita. Mana tahu ini adalah nasihat terakhir yang kita berikan kepada anak kita. Mana tahu waktu tidur malam tu nanti inilah usapan kita kepada anak kita waktu terakhir, kali terakhir yang dapat kita usap kepada dia. Esok tahu-tahu bangun tidur dah mati. Kita tak tahu. So apa saja yang kita buat itu, kita gambarkan inilah kali terakhir kita bersama dengan dia, dan kita akan buat yang sehabis baik untuk anak. Dan kita akan pastikan kita nak meninggalkan dia dalam keadaan kita tenang. Tu Ika baca surah 4 ayat 9 tadi tu. Surah Nisa ayat 9. Kita takut dalam keadaan kita meninggalkan dia dalam keadaan jiwa yang lemah. Lemah kerana dia tak boleh nak duduk dan hidup dalam dunia yang semakin mencabar. So kita perlukan guidance dan kita perlu guide mereka ke arah mencari ketenangan. Macam mana nak tenang? Tinggalkan mereka dengan kitab dan sunnah. So anak-anak ni adalah amanah. Dia adalah barang pinjaman. Anak pun pinjaman, suami pun pinjaman, isteri pun pinjaman. Segala nyawa benda yang kita ada kat dunia ni adalah pinjaman. Tapi pinjaman ini Allah kata apa? Berilah pinjaman yang terbaik. Allah pinjam kita untuk agama dia. So kita ada timbang tara dengan Allah. Allah bagi kita hidup dekat dunia dengan satu kerja yang kita kena buat. So apa kerja kita buat? Adakah kita hari ini bekerja untuk dunia ataupun kita bekerja untuk Allah dalam meninggikan agama dia, meninggikan dasar, meninggikan apa elemen-elemen agama yang kita kena tonjolkan. Antaranya adalah akhlak. So kunci untuk menjadi jiwa yang tenang ni adalah bila kita mampu untuk mempamerkan akhlak yang tenang. Orang tengok sejuk je, kita tengok akhlak anak kita. Orang tengok budi pekerti anak kita, sejuk mata dia. Kan? Yang menyejukkan mata. Qurrata a'yunin. Kita baca dalam Quran doa kan. Jadikanlah zuriatku zuriat yang memberikan ketenangan, yang menyejukkan mata. Ni nanti kita akan masuk dalam topik seterusnya. Apa topik seterusnya? Kita pas kat Ika. Okey? Dipersilakan Ika. Anak sebagai bidadari ibu bapa. Okey? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi anak sebagai bidadari ibu bapa tadi ayat apa Ustaz nampakkan sejuk je kalau anak ni buat baik, sejuk contoh mak tak sempat lipat baju ni. So anak tolong lipatkan. So sejuk perut mak tadi tu tengok, oh ni baru syurga. Belum apa-apa dah rasa syurga kat rumah. So bila mak tak sihat, ada anak yang nak tolong masakkan, beri ubat. So itu rasa syurga yang ada pada anak tadi tu. So bidadari ni sebenarnya, bidadari ibu bapa ni sebenarnya anak itu sendiri. So bagaimana kita nak menciptai bidadari ni dalam rumah? So bidadari ni adalah sebenarnya satu bentuk servis seorang anak kepada ibu bapa. Satu hospitality macam tadi tu. Bila mak tak sempat lipat baju ke apa ke, anak tolong buatkan. So itu syurga. So, jadi kat sini bila bidadari ni dapat mampu memberi servis kepada ibu bapa, so itulah syurga kepada ibu dan bapanya. So this kind of service lah yang kalau kita menjadi ibu tu kita akan rasa sejuk perut mengandung. Kalau orang kata tu sejuk perut mengandung lah. Sejuk mata memandang. So itu gambaran bidadari yang ada di rumah kita sendiri. Ada lagi? Okay. Okay. Bidadari bidadari ni konsep servis. Servis. Kalau kata kita selalu dimomok-momokkan bidadari nanti di syurga nanti, selalu sangat kita ditafsirkan dengan pentafsiran yang menampakkan bidadari adalah simbol seks apabila masuk ke syurga. Sampai orang perempuan pun marah. Habis tu lelaki dapat bidadari. Bidadara tak ada.
Kan marah pula orang perempuan nanti nak bidadari juga. So konsep bidadari ni Allah menampakkan konsep. Kalau kita pergi cari dekat dalam Quran, perkataan bidadari itu Allah gunakan perkataan hur. Hurriyin. Contohnya kat situ. So di situ hawara, hur. Jadi di situ ada yang diistilahkan dalam golongan-golongan pembantu kepada Nabi Isa ini adalah al-hawariyin. Al-hawariyin ini adalah pembantu yang setia. Yang akhirnya menjadi ansar Allah. Golongan-golongan yang nak membangunkan agama Allah. So kita ambil konsep bidadari tadi, kita bawa ke dalam konsep rumah tangga kita pula. Jadi yang nak berkhidmat dengan kita ni adalah anak-anak. Anak-anak kita ni yang kalau kita didik, kena ajar anak bekerja. Sebab tu kena ajar anak bekerja daripada umur berapa tahun. Dah kena tahu bersiang ikan. Kau tahu siang ikan umur berapa ikan? Sekolah umur 14. 14. Tu pun dah lambat. Adik-adik kita yang kecil-kecil kat sini siang ikan umur berapa dah? Umur 8 tahun dah pandai siang ikan dah. 8 tahun dah pandai siang ikan dah. Dia siang ikan pula, bukan siang ikan yang sikit. Berapa kilo ikan kena siang kalau duduk sini? Berapa kilo tu adalah 200 orang makan. Untuk 200 orang makan. Jadi jangan faham seorang sampai 200 orang makan nak kena siang. Tak, dia ada tim-tim dia. Dia ada kawan-kawan dia. Siang uruskan ayam, uruskan daging, memasak. Sebab bagi anak perempuan, ni untuk anak perempuan lah. Untuk anak perempuan, syurga mereka ada di dapur mereka tu. Tahu? Itu syurga. Walaupun keluar api panas lah apa semua bagai kan. Kadang-kadang stres memasak pun ada juga. Adalah keluar juga kan 1, 2, 3 keadaan di mana waktu tu kita nampak macam mana pendidikan kepada anak-anak ni nak dibawa dalam bentuk tekanan. Memasak ni tak ada tempat yang kita boleh main-main. When you duduk dekat dapur, dia adalah tempat yang kena serius. Di kawasan yang hazard. So macam mana anak-anak ni dah disiplinkan. Ini cerita tentang kita nak mencipta anak yang membawa ketenangan tadi. Dalam masa yang sama, dia adalah sebagai bidadari kepada ibu dan bapa. Konsep macam ikan nampakkan tadi. Syurga ni, kita belum minta apa pun dia dah dapat. Itu satu. Keluar saja hajat, teringin saja tahu. Teringin. Baru rasa nak, dia dah dapat benda tu. So itu benda yang kita kalau boleh kita nak buat dalam rumah tangga kita. Macam kita selalu bagi tahu kita tengok dalam drama orang Melayu kan. Suami balik je, ni drama, belum tentu realiti lagi tau. Suami balik, isteri salam, ambil beg suami kan, ambil kot suami tahu. Orang Melayu pakai kot. Lepas tu pergi letak beg, ada air dah sampai dah siap dengan cawan apa semua. Itu konsep gambaran yang nak dinampakkan. Bagi itulah kalau kita boleh nak sambut. Kalau ambil cerita Nabi tu, suami balik dah bagi rotan dah dekat suami. Kan? Jadi takkan kita kalau boleh buat macam tu, hebatlah tu. Maksudnya kita dah betul-betul nak ikut sunnah. Kan? Jadi apa yang kita nak tanamkan di sini adalah macam mana kita nak nampakkan bidadari tu satu konsep. Apabila kita balik, kita mampu untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada anak-anak. Anak-anak contohnya, kalau kata anak di Prihatin, ada ibu-ibu yang bersalin. Ibu-ibu bersalin, anak-anak kalau boleh mereka dah pandai menguruskan makanan pantang ibu-ibu. Mereka dah boleh uruskan macam mana nak servis ibu sendiri, ibu masing-masing. Kalau ada anak kandung, di sini anak kandung tu dulu yang kita utamakan untuk servis ibu dia sendiri. Kalau kita ada anak angkat yang tahu macam mana nak serve ibu angkat ataupun keluarga angkat dia. Kalau ada orang yang kita ambil daripada asnaf, ibu tunggal yang tak ada ibu dan bapa. Macam mana anak-anak ni daripada kalangan anak-anak prihatin ni, ada anak yatim piatu, anak asnaf, anak-anak yang di sini pun mereka boleh serve ibu-ibu tunggal yang ada dekat dalam rumah ni. So semua ni adalah pendidikan-pendidikan yang kita nampakkan. Servis, nampak mudah kan, memasak itu servis. Tetapi kalau tak ada masak tu kan, kita tak akan ada ruang untuk anak-anak ni bersilaturahim dengan ibu dan bapa. Daripada ibu nak turunkan ilmu kepada anak-anak, aliran ilmu tu berlaku. Hari ni ibu-ibu kebanyakannya order kat luar. Jarang memasak, makan dekat luar. So air tangan ibu tu dah kurang. Mungkin buat tetapi tak macam kita dulu. Kita ni dulu orang kampung, hari-hari mak memasak. Kalau mak saya, maknya suri rumah sepenuh masa. Hari-hari kita akan makan air tangan daripada ibu kita. Even saya dekat sini pun ambil peluang. Ada masa kita boleh turun masak dengan anak-anak, kita turun masak dengan anak-anak. Ika berapa kali dah dia order kat ayah dia kan. Kan macam itulah cerita dia. Jadi bila kita ada kat dapur tu, anak-anak eager. Ayah masak apa ya? Dia je orang yang tanya soalan tu nanti. Depan ni pun seorang Ika ni pun dia akan tanya juga kadang-kadang, ayah masak apa? Sebab
kita ke masak bukan kita masak untuk kita masak lebih. Lebihkan untuk kita tahu kita berkongsi setakat mana yang kita boleh buat untuk hari tu. Kalau kita nak buat untuk 200 orang lah kita buat masak hari tu. Tetapi kalau takat makan malam biasa, kita buat sekadar kita nak menikmati suasana makan bersama dengan anak-anak. So ini antara ruang dan peluang untuk servis. Bidadari yang kita nak cipta, bidadari yang bermata jeli. Nanti Ika masuk. Apa cerita Ika? Bidadari bermata jeli tu Ika. Dia nak cakap tadi tu. Sebelum dia lupa bagi dia. Kita bagi kat dia. Okay. Tentang bidadari yang bermata jeli ni, kalau jeli ni adalah macam mana pandangan tu lah. Maknanya kalau bermata jeli ni, dia tak membantah. Kalau ibu ni tadi ni minta tolong apa saja, dia akan baik ibu, itu bermata jeli. Jadi kat sini nak nampakkan kalau tadi kita cerita bidadari yang bermata jeli, rasa tenteram saja boleh tengok akhlak anaknya tu. So lawan daripada bermata jeli ni pula adalah bermata jegir. So kalau bermata jegir ni, kalau bidadari yang bukan bidadari, kalau bermata jegir ni dah bukan bidadari dah rasanya. Okay. Kalau anak tadi ni, mak tadi ni rasa sakit hati je bila tengok perangai anak, itu tanda anak tu jegir lah tu. Maksudnya dia tak mampu menjadi syurga pada ibu dia. Okay, jenis yang minta tolong sekejap, sekejap, malaslah ibu, mak buatlah sendiri. Itu semua antara ayat-ayat yang membuatkan, menjadikan anak tu seorang yang jegir. Itu semua tanda lah, tanda-tanda. Okay, jadi mak pun jadi sakit hati, sakit telinga, untuk bila dengar jawapan-jawapan sebegitu daripada anak. Sebab mak ni nak minta tolong ni. Sebab yelah anak ni patutnya peranannya membantu ibu. Tapi bila mak ni minta tolong, jawapannya yang dapat begitu pula. Jadi itu peranan anak sebenarnya. Tak boleh sebegitu sebenarnya. So ada tambahan? Okey. Jadi kalau kita sembang pasal bidadari ni seronok. Konsep yang kita nak bawa ke dalam kehidupan harian kita. Okey. Kita jangan mimpi kita akan dapat bidadari di sana kalau kata kita tak mampu untuk mencipta bidadari dalam rumah tangga kita. Kalau kita tak mampu cipta syurga dalam rumah tangga kita. Kita tak mampu membezakan yang mana neraka, yang mana syurga yang kita kena kenalkan kepada anak kita. Anak-anak ni dia kena kenal nama-nama. Dia kena kenal nama-nama supaya kita tahu apa yang mengancam mereka dan apa yang menjadi vaksin untuk mereka. Vaksin dan juga virus. Vaksin yang akan menyebabkan mereka jadi kuat. Immunity mereka, daya tahan mereka untuk melawan segala penyakit-penyakit virus-virus yang ada dekat luar sana itu adalah satu peluang untuk kita mendidik anak-anak kita. Kena kenalkan nama-nama. Apa yang ada dekat luar sana tu. Dari segi pelajaran pendidikan seks, contohnya, kita kena tahu mana part yang anak-anak kita tahu. Mana part yang tak boleh disentuh, mana part yang boleh disentuh. Sebab kalau hari ni, dia bukan cerita tentang ancaman daripada luar rumah saja. Kalau kata sumbang mahram, sumbang mahram ni melibatkan haruan makan anak ni, dia dah berlaku dalam rumah tangga sendiri. So anak-anak kena kenal mana neraka yang dia akan hadap kalau kata dia tidak menjaga batas-batas tadi. Anak yang tidak jaga batas aurat, walaupun dengan bapa sendiri pun kena tahu mana batas aurat dia. Macam mana izin masuk ke dalam bilik, masuk ke dalam rumah. Anak nak serve bapa, anak nak serve sebagai bidadari kepada anak. Tetapi kita takut nanti apabila anak pun menjadi seorang mangsa kepada bapaknya sendiri. Ini satu benda yang kita nak kena berhati-hati dalam ni. So ibu-ibu, kita kena tahu macam mana benda yang kita nak kena pastikan kita jadikan anak kita anak yang benar-benar selamat. Untuk kata anak-anak kandung dijadikan sebagai mangsa kepada haruan makan anak ni, dia berlaku dalam seharian ni. Kita boleh tengok semalam 2-3 hari lepas kita dapat rujukan tentang kes haruan makan anak. Sampai 10 tahun benda tu dah berlaku. Kan? Dan kita kena pastikan benda ni berlaku pula dalam keadaan yang kita lihat ada kes-kes tertentu apabila ibu tu kematian suami kahwin pula dengan orang lain, bapa tiri yang ambil kesempatan kepada anak-anak dia pula. So anak-anak ni dah kena ajar ni, kena didik batas-batas supaya mereka tahu boundaries and limitation, mana syurga, mana neraka. Dan di situ ruang dan peluang anak-anak ni terlibat dengan benda-benda yang jadi satu virus ni masuk melalui pelbagai kaedah. Antaranya adalah telefon tu sendiri, gadget tu sendiri, televisyen, budaya dan cara hidup yang kadang-kadang diperkenalkan oleh siapa?
ibu dan bapa tu sendiri. Mak bapak yang memperkenalkan budaya hidup yang bebas, akhirnya anak-anak pun dah biasa bebas, lalu anak-anak sendiri pun bebas untuk hidup dalam suasana yang sosial. So benda ni pun kita kena faham. Saya suka nak nampakkan antara benda yang kita tekankan di Prihatin ni adalah macam mana kita kawal, pantau anak-anak kita ni supaya mereka ni tak disentuh oleh manusia. Tak sentuh manusia ni, konsep dia besar sebenarnya. Sebab dalam syurga, antara ciri-ciri anak ni, selain daripada bidadari yang bermata jeli tadi tu adalah anak-anak yang tak disentuh manusia. So, konsep anak-anak yang tak disentuh manusia ni adalah kita nak memperkenalkan satu boundaries and limitation di mana anak-anak ni selamat dan terpelihara. Orang luar tak boleh menyentuh anak kita sehingga menyebabkan anak kita pun terjebak dengan virus. Hari ni kita sembang pasal COVID-19 yang mana dia spread melalui sentuhan. Sama juga dengan benda-benda yang buruk. Dia bila mana anak kita disentuh, contohnya, anak kita tak kenal game. Tetapi disebabkan dia bercampur dengan kawan-kawan, kan, lalu kawan-kawan ni memperkenalkan dia tempat CC, kenalkan dia kedai video game, kenalkan dia budaya hisap rokok. Dalam rumah ni mungkin anak ni bapak dia tak hisap rokok, mak ni baik, bapak je imam apa semua. Tapi once keluar rumah, ada pelbagai manusia, berjenis-jenis karakter manusia yang akan menyentuh jiwa anak kita lalu menyebabkan mereka ni terpengaruh dengan sentuhan manusia lain. Itu benda yang kita nak kena fahamkan. So ini konsep yang kita nak kena bawa. Macam Ika sendiri, okey, Ika ni generasi pertama ni. Sepatutnya kita boleh tanya sikit soalan. Macam mana Ika dikepung? Dikepung, konsep dia, macam mana Ika dikepung daripada gadget contohnya. Ika, umur bila yang Ika dapat telefon? Tu nak tanya Ika ni. Kita bagi Ika jawablah dalam cerita anak yang tak disentuh manusia ni. Okay, saya dapat telefon umur 12 tahun. 12 tahun dah dapat. Sebab sebabnya fungsi telefon tu saya ditausiahkan dululah sebelum diserahkan handphone tu, ditausiahkan ini hanya adalah untuk kegunaan bila kita ada kelas tambahan, kita perlukan kemudahan telefon untuk telefon mami dengan baba masa tu. Jadi itu kemudahan yang diberikan. So ada tausiahnya. So jadi di situ so kita dapat tausiah. So ini untuk kegunaan untuk apa, kalau saya dalam adik-beradik tu kita kelas tambahan sama-sama, sekolah sama. Jadi saya wakil. So saya seorang dapat pegang telefon waktu tu. Jadi bila ada tausiah tu, so telefon tu akan sentiasa, kalau baba akan sentiasa check. Telefon siapa, buat apa ni, apa lagi buat benda. Kalau biasanya top up lah. Baba akan kawal telefon tadi tu melalui top up. Kalau top up tu banyak, dia akan question. Pasal minggu ni banyak ni, buat apa dengan telefon ni. Dia akan question macam tu lah. Tu peranan bapa pula macam mana nak kawal anak tu tadi. So sebagai anak ni kita kena jawablah persoalan-persoalan tadi tu. Kalau kita betul-betul ada salah di situ, memang kena betul-betul minta maaf lah. Kalau kita tutup dengan penipuan, maka akan bertambah teruk lah nanti apa yang terjadilah. Apa yang tausiah yang dapat Ika pula sekarang ni dah jadi kakak besar, dah jadi model kepada adik-adik yang lain. Selalunya Ika pun handle juga adik-adik yang diberikan telefon, gadget, apa semua ni. Selalunya apa pesanan yang disampaikan kepada adik-adik yang baru dapat telefon ni? Okay, untuk adik-adik yang baru dapat telefon ni, saya akan check jugalah sekali-sekala tu bila nampak phone mereka lah di depan kan. Mari sini handphone kejap. Phone kita check. Oh banyak customer Kadang-kadang anak-anak kita ni diberi kemudahan telefon ni atas dasar kerja. Jadi atas dasar kerja saya tak campur lah. Tapi saya check jugalah, maknanya ni siapa ni. Saya nak dari situ nampak jugalah macam mana komitmen mereka. So kita nampak komitmen anak-anak dengan penggunaan telefon tadi tu. So kalau macam misal kata ada search apa-apa yang pelik-pelik ke, main game ke, so dari situ kita dapat detect. So bila kita dapat detect, itu kita perketatkan lagi kawalan. Macam mana kita attend tu, itu pun kita akan attend. So kita sama ada kita rampas dulu handphone tu sekejap. So kita bagi tempoh untuk dia bertenang, untuk dia buat islah. Itu kalau di rumah pengasih warga Prihatin lah, kalau untuk telefon bersama dengan adik-adik ni. Dia antara benda yang kita nak kena pastikan, kita faham tadi ada soalan tu, contoh macam mana kita nak kenal anak mampu handle handphone ni. Macam kita kat Prihatin, benda yang anak-anak dah capai usia matang, anak-anak boleh bezakan yang hak dengan yang batil, baru kita boleh bagikan kepada mereka ni. Hak dan batil ni dia halus, tahu.
Ada kes kita bagi telefon ni anak-anak luar yang kadang-kadang kita dah masuk ke prihatin, kemudian kita dah baiki akhlak dia semua, kita nampak dia dah mampu, ni kita nampak peringkatnya, kita nampak. So sekarang ni peringkat nak menguji mereka. Uji. So bagi telefon ni ujian. Tahu. Jadi bukan kita terus lepas kat dia. Okey, ni test. Ni amanah ni. Selalunya kita akan pesan kepada anak-anak, ini amanah. Bila amanah maksudnya kita boleh tarik balik anytime. Antara ni lah, antara kesilapan yang kita nampak yang berlaku kepada ibu bapa kat luar tu, yang kita boleh kata antaranya bila kita bagi akses kepada anak kita tu free and easy, unlimited. Once benda tu kita bagi, tak ada boundaries and limitation, kita bagi saja telefon kat dia, dia terus rasa itu dia punya. And then kita kan dah capai satu masalah lah nanti. Antaranya adalah bila dia rasa benda tu yang dia punya, kita tak ada akses untuk benda tu, dan habis. Macam Ika buat tadi tu, Ika boleh minta lagi, boleh check lagi, boleh spot check lagi. Kan? Ini sebenarnya peranan malaikat yang tak ada kepentingan. Kita check sebab kita nak tahu apa benda yang dia buat tu betul ke tidak. Dia jadi satu penguatkuasa yang memantau benda ni. So sebagai ibu bapa, kena buat sebenarnya. Seminggu sekali, check apa yang anak-anak tengok, dia surf apa, dia baca apa, dia tengok video apa kat YouTube, apa tak yang dia download. Kena tengok tu. Mak pun kenalah tahu sikit kan, dia ada dua version web ni kan. Satu benda yang kita boleh tengok secara ni, dia tak simpan history apa semua bagai kan. Satu lagi tu yang version yang kita boleh tengok benda tu dekat back end dia ada cerita lain kan, Indigo kan, kita boleh nampak benda tu. So kena tahu teknologi ni pun kena ada technology wise. So parents kena advance daripada anak-anak. Parents tak boleh ke belakang. Kita nak bagi sesuatu yang advance, make sure kita lebih advance daripada mereka. Dan kita kena tahu saya ada satu kisah dulu, ada orang rujuk saya. Dia ada mesej, dia cakap minta bantuan. Dia kata anak dia kemurungan, disyaki anak dia ni dirasuk oleh jin. Dia bagi tahu saya waktu tu. Ni tak jumpa ni hanya WhatsApp saja. Tahu, WhatsApp saja. So first kita diagnose, kita tanya dah berapa lama macam ni. Dia kata dah dekat 3-4 hari dah anak saya tak nak keluar bilik. Lepas tu dia tak nak makan, dia tak nak cakap dengan saya, dia kunci, dia berkurung dalam bilik apa semua. Lepas tu benda ni berubah lepas dia balik sekolah satu hari tu. Lepas tu kita diagnose lagi. Kita bukan nak jump to conclusion terus terus kita percaya bulat-bulat. Oh ni kena rasuk jin, saya kena datang, kena keluarkan jin daripada badan dia. Okey, tu last kali kita letak. Bukan yang first kali priority dia. And then tanya balik. Okey, boleh tak saya tanya anak pakai telefon tak? Tu pun mak cakap ada telefon. Okey, telefon tu ada kat mana sekarang? Saya ambil. Oh, bila puan ambil? 3-4 hari lepas. Itulah jin dia yang rasuk anak puan. Jadi jin itu telefon tu sebenarnya. So bila mak dia pergi rampas telefon, anak terus murung. Anak terus murung. Dan mak bapak ni dengan mudah ni pula dia salahkan benda gaib. Tahu? Mudah je kan. Rasa anak saya kena sampuk lah. Sampuk. Yang menyampuk anak kita tu adalah teknologi tadi tu, sehingga anak kita tu hilang kewarasan, dia dah tak boleh hidup tanpa benda tu. Kadang-kadang yang nak baiki ni, nak kena sekolahkan awal-awal ni, mak dulu, bapak dulu. Baru anak tu kena sekolahkan. Sebab apa? Yang datang ni adalah daripada pembawakan daripada ibu dan bapa. So ibu bapa kena wise bab ni. Anak yang tak disentuh manusia adalah anak yang tak disentuh oleh doktrin-doktrin yang buruk yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Masuk sehingga menyebabkan anak kita ni dia jadi perangai macam lain. Habit dia dah berubah. Tahu? Habit ni kita boleh tengok anak pakai sesuatu benda yang lain daripada biasa. Itu dah maksudnya buang terbiak. Bahasa mudah lah. Ni dah buang terbiak ni. Tak pernah aku tengok kau pakai baju ni, hari ni kau pakai macam ni. Buang terbiak tu tanda dia kan. Cakap. Biasa cakap ni baik. Tiba-tiba percakapan ni dia kasar. Buang terbiak. Tanda. Ni dah lain ni. Kita kena set alarm. Kita kena ada satu boundaries and limitation. Mak bapak pun kena ada boundary limitation, kena tahu. Bila anak kita dah mencapai level dipanggil red code. Kan? Kadang-kadang anak kita bercakap, oh yang ni boleh terima lagi. Kadang-kadang okey ni kasar yang boleh terima. Gurau kasar, oh yang ni boleh terima lagi ni. Tapi kalau dia dah mula cakap certain perkataan-perkataan yang kita tak pernah ajar. Okey, yang ni dah lebih boundaries kita ni. Ini benda yang mak tak ajar. Ini benda yang ayah tak ajar. Mana kau dapat ni? Then there and there, bapaknya kena qawam. Ibunya kena bangkit. Ni, anak dah lebih ni. Bab tu kita kena ni.
Tapi kalau mak, bapa, anak tengok Akademi Fantasia, ramai-ramai tu siap undi lagi, guna telefon. Mak bagi telefon ke anak, anak siap undi lagi artis yang ada dekat dalam tu, dan gone. Maknya dah gone case, bapaknya pun sama ruyuk, ya, anak-anak pun dah hanyut. Kita tak perasan benda ni sebab kita dah hidup dalam dunia yang dah dicipta dengan doktrin yang disentuh manusia. So anak tadi dah disentuh manusia oleh orang luar. Hiburan tadi dah menyentuh jiwa anak kita. Artis tadi dah menyentuh anak kita. Idola mereka bukan lagi idola yang kita cipta dan sesuaikan dengan mereka. Idola mereka adalah mereka-mereka yang lebih kuat pengaruhnya daripada mak bapak. So ini benda yang kita nak kena cari jalan. Okay? Tu jin toncit ada, jin smartphone ada, jin handphone. Bubuhlah nama apa jin tu. Semualah jin-jin tu yang kita nak kena ajar. So bila kita ajar anak kita didik, handphone ni amanah. Amanah ni, anytime ayah boleh ambil, bila-bila masa ayah boleh tarik, anytime ayah boleh spot check. So bila anak tahu, dia tahu this is the boundaries and limitation yang dah diset oleh bapa. Kan, even walaupun anak kita beli sendiri telefon tu, dia masih lagi di bawah kuasa dan tanggungan ibu dan bapa. Ni barulah kita boleh jadi bapa yang abal hakam. Masalah kita hari ni, bapa ni tak ada kuasa untuk buat semua tu dah. Sebab anak sudah rasa, ni aku yang beli, ni harta aku, ikut suka hati aku lah nak buat apa. And then kita ada masalah. Benda-benda ni yang kita tak ada. So kita nak kena baiki dan kita nak kena betulkan. Okay? Tu ada tajuk sikit bawah tu, menjadi penyejuk mata dan jauh dari perkara yang sia-sia. So rumah tangga mesti elak daripada sia-sia. Apa yang kita buat dalam rumah tangga kita, make sure tidak ada yang sia-sia. Hari ni mak bapak beli game untuk anak. Mak bapak pun tak boleh fikir benda tu sia-sia tak. Tahu? Benda yang kita bagi kat anak kita pun benda yang sia-sia. Kita bagi sesuatu yang kita menyebabkan anak-anak kita kill their time. Nak sekadar untuk menghabiskan masa lapang. Kita bagi YouTube untuk bagi dia diam. Kan? Atas nama alasan teknologi dan pendidikan. Itu pun kadang-kadang kita tersalah dalam kita ni. Bukan tak boleh tengok, boleh. Anak-anak kita pun tengok juga. Kan? Didik and friend apa semua tu tengok. Tetapi dengan tausiah, dengan pemantauan, dengan ada murabi dan murabiah yang sentiasa duduk di situ. Tengok movie, tengok juga. Tetapi di situ, kita panggil anak-anak balik ke depan, kemudian bagikan kesan dan pesan, apa pelajaran yang dapat tadi. Dia ada two ways communication. TV kalau pasang saja, dia tak ada yang bagi tahu apa pelajaran, dia akan jadi hiburan. So di sini kita nak kena kenalkan anak-anak kita konsep macam mana anak yang nak disentuh oleh manusia. Tadi hiburan tadi tu satu sentuhan dah. Tetapi bagaimana sentuhan ibu dan bapa pula nak menyelamatkan anak tadi supaya mereka tak terjebak dan terjerat dengan dakyah hiburan tadi tu. Okey? Ini benda-benda yang kita nak kena faham lah. Okey? Ads pun menakutkan. Ads lah, ada advertisement. Advertisement tu lagilah bahaya. Okey, rasanya ramai yang tanya soalan. Tak ada soalan-soalan yang ni. Ada soalan cepu mas yang tanya siapa Abah dan Mama Ika dan Fatini. Bukan soalannya. Baba Din kalau siapa datang sini, Baba Din dengan Mami P Baba Din ni dia ada salah seorang daripada co-founders RPWP yang terawal. Ada memiliki syarikat perniagaan Petronas. Kemudian dia mewakafkan hasil daripada perniagaan dia itu kepada Rumah Pengasih Warga Prihatin. So apa yang ditunjuk oleh Baba Din, Mami T, walaupun sekarang ni Mami T dah pencen, apa saja duit pencen yang dia dapat tu diletakkan kepada RPWP, diwakafkan. Tak ambil satu sen pun, semuanya dimasukkan dalam tabung wakaf. Lepas tu, apa yang ditunjuk oleh Baba Din dengan Mami T ni, uswahnya turun pada Ika dan adik-beradik yang lain. Ika waktu kahwin itu, Ika antara generasi pertama lah yang kahwin. Ada dapat wang hantaran. Hantaran tu pun diwakafkan balik kepada tu. Hantaran ke... Hantaran tu ni hantaran kan? Ada dapat hantaran, ada nilai hantaran tu pun diwakafkan balik ke dalam tabung RPWP. So, apa yang mak bapak buat, anak ikut uswah tadi tu. Sebab ini benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita sedang menonjolkan sesuatu untuk anak-anak. Mewakafkan harta dan diri tu nampak macam susah pada sesetengah orang. Tapi kalau benda tu dah jadi satu benih dan anak nampak benih itu sebagai benih yang baik, anak pula hidup dengan benih tadi dan dia pun membesar sebagai pokok yang sama. Pokok rambutan, dia akan keluar benih rambutan. Tak boleh kalau kata pokok rambutan, keluar benih, tiba-tiba tumbuh pokok durian. Mustahil benda tu. Tu kiamat nama dia. So tandanya, kita kena tahu. Pokok mesti keluar benih yang sama, dia akan keluar pokok dan tunas yang sama. So kita, kalau kita betul kita didik anak-anak kita, dia sepatutnya menerbitkan, menumbuhkan
tanaman yang sama macam mana kita kehendaki. Jadi kalau kita anak kita tumbuh jadi orang lain, there's something wrong. Benih mana yang dipakai? Baja mana yang diambil? Air siraman mana yang dipakai? Okey? Jadi kat situ kita kena sama-sama muhasabah lah. Okey? Kata-kata akhir kita bagi kepada Ika dalam 5 minit ni. Apa yang nak disampaikan? Sebelum ada yang lain bertanya soalan ke? Tanyalah soalan susah sikit. Kita ada tetamu yang special ni. Terima kasih Ustaz Syauqi. Kata-kata terakhir. Jadi apa yang nak saya simpulkan, sebenarnya syurga ni dia boleh dicipta. Dan persoalannya sekarang ni, bila syurga ni kita boleh cipta, neraka tu pun kita boleh cipta. So bagaimana kita sebagai ibu, bapa dan anak ni nak berperanan dalam mendapatkan syurga. Sebab syurga ni kita kena usahakan supaya dapat syurga. Dan untuk mendapatkan syurga ni tidak mudah. Dia ada ujian dia, ada halangan dia. Dan syurga ni takkan datang bergolek-golek lah pada kita. So sama-sama kita kena berusaha. Baik mak, baik anak, baik bapa kena berusaha. Bagaimana nak mencipta syurga dalam rumah kita sendiri. So itulah sekecil-kecil jemaah yang kita kena bangunkan. Itu saja daripada saya, Ustaz Syauqi. Tu short and precise tu Rika. Dia mudah je. Kita nak cipta syurga, kita nak cipta satu suasana syurga dalam rumah tangga kita. Masing-masing ada peranan daripada ibu, bapa kepada anak. So jalankan peranan itu, jalankan fungsi tersebut. Bapa sebagai abang hakam, isteri sebagai korina dan anak-anak sebagai bidadari dalam rumah tangga kita. So kita nak kena masing-masing menjadikan rumah ini sebagai tempat sujud. Masjid tu tempat sujud. Bila masjid imarah, kita nak kena imarahkan masjid. So maksudnya kena ada banyak aktiviti dalam rumah kita. Aktiviti tadi itulah yang dibentukkan sebagai takwim. Takwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Benar sungguh-sungguh diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik takwim. So takwim ini adalah satu bentuk ketakwaan kita, komitmen kita kepada satu bentuk aktiviti. Benda yang kita nak kena buat dalam rumah tangga kita. Kena pula sekarang ni musim PKP. So musim PKP ni banyak benda dah semakin kena jaga batas dia. Anak-anak lebih banyak di rumah. Masa di rumah, macam mana sistem pendidikan yang kita nak masukkan dalam anak-anak kita. Doktrin yang ada di sekolah mungkin kita dah berjaya kawal. Kita boleh masuk doktrin sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita sendiri. So waktu ni fungsi dan peranan ibu dan bapa kita boleh zoom in. Okay, selama ni kita zoom out, kita pass kepada orang luar, sekolah, ustaz, ustazah apa semua. Sekarang ni kita sendiri yang pegang anak-anak kita. So kita zoom in, anak ni semua, takwimkan mereka dengan satu perjalanan yang padat. Daripada dia bangun tidur sampailah dia tidur. Penuhkan dengan takwim yang padat. Telefon ke apa semua ke, kita jadi orang yang memantau. Memastikan apa saja aktiviti tu mereka rujuk. Nak tengok TV, minta izin. Macam tadi ada yang dah komen kan. Nak tengok TV, dah minta izin. Kan? Diberi izin pula, make sure. Betul. Okey, ayah bagi 1 jam je tengok TV. 1 jam. Jangan kita pula. Kadang-kadang kita ni pemurah, baik hati kan. Duduk dengan anak 1 jam. Seronok pula TV ni. Kita tengok lagi. Daripada 1 jam jadi 6 jam. Tak pasal-pasal anak tu pun, boleh makan bapak aku ni. Anak dah makan bapak, then habis. Bila anak dah boleh makan bapak, dia tantrum, bapak kalah. Waktu tantrum tu yang Ika bagi tips tadi tu, no touch, no talk, no eye contact. 3 kaedah ni saja nak menyelamatkan kita daripada anak yang tantrum. Itu sebenarnya tips-tips yang kita dah buat di Prihatin dan benda tu berkesan untuk kita merawat masalah tantrum anak. So ini benda yang kita sangat-sangat yakin dia boleh dirawat. Okey, insya-Allah hari Sabtu ni, hari Sabtu ni kita akan buat satu preview session. Semalam saya dah maklumkan dalam grup Bicara Maqasid. Dan lepas ni saya akan keluarkan poster dia lah. Poster untuk invitation. Program pada hari Sabtu lebih kurang pukul 10 pagi. Supaya kita nampakkan flow perjalanan parenting dalam Al-Quran Minded ni. So kita akan kenalkan 3 course yang kita akan buka. Daripada course pertama, melibatkan Al-Quran. Daripada Quran itu yang akan menguatkan kita, kefahaman kita, macam mana kita nak perkemaskan rumah tangga kita. Peranan-peranan fungsi tadi. So kita ada Al-Quran, kita ada solat. Sebab kalau dekat luar, ramai orang ni akan cari camp. Apa solat apa? Orang panggil tu. Camp bijak solat contohnya kan. Camp solat, camp anak-anak yang gini-gini. Ramai orang nak buat tak cuci sekolah kan. So kita kemaskan Al-Quran, kita kemaskan solat dan kita kemaskan akhlak.
akhlak, semua totally parenting. Okay. So Al-Quran dengan solat teknikal, benda ni kita perlu nampakkan. Kita ada satu surah yang menjelaskan ayatnya berkenaan dengan macam mana kita nak fokus benda ni sebagai satu bentuk formula pendidikan berdasarkan Al-Quran minded. Kalau Al-Quran, kita kena kenal balik nama-nama yang ada dalam Quran. Kalau solat, kita kena kenal semua rukun-rukun yang melibatkan rukun solat. Sains, falsafah, apakah doktrin yang kita nak bawa melalui solat tadi. Al-Quran, kita nak kenalkan anatomi tadabbur Quran. How kita nak membaca Quran dengan sarafnya. Saraf, ada saraf ni, di bahasa Arab dipanggil saraf. Ilmu nahu dan saraf. Tetapi kita bukan nak ajar bahasa Arab. Kita nak ajar memahami Quran itu dalam bahasa kaum kita, bahasa Melayu. Dan dia mampu jadi formula untuk kita bentuk anak-anak kita kepada parenting yang mereka sendiri akan bawa pula sebagai ibu bapa di masa depan. Part ni, kita akan cuba sampaikan dalam tempoh 1 jam waktu preview session hari Sabtu nanti. So siapa-siapa yang berminat nak join session kita nanti, kita galakkan ada register form dia, boleh register. Setiap orang yang register itu kita akan contact, saya akan contact personally, saya sendiri akan contact. Kita akan bagi tahu takwim dia pada hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Kalau ramai, kita akan buat secara Facebook. Kalau tak ramai, saya mungkin akan invite melalui Zoom session. Zoom session, dia one to one, kita akan nampak muka. Itu lebih menarik sebenarnya. Tapi kalau ramai, kita terpaksa bawa dalam medium platform yang lain. Okey? Itu sajalah daripada saya. So, kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ika atas, Ustazah ni punya hari ni. Kan, kita ucapkan kepada anda-anda Ika atas kelapangan masa yang memberikan kita banyak poin-poin dari sudut point of view seorang anak yang kita boleh runcit-runcitkan dalam pendidikan. Banyak lagi sebenarnya, tak habis kita cerita dalam tempoh 1 jam ni. Prihatin silibusnya adalah silibus yang hidup anak-anak kita. Subjeknya adalah subjek yang hidup. Silibusnya problem based learning. So hari-hari kita akan bertemu dengan problem, masalah, tapi kita tak pernah mengeluh dengan masalah tu. Tetapi kita cari jalan macam mana kita nak menangani masalah yang timbul itu. Alright? Itu okey, admin dah masukkan dah form yang kita berikan. Jadi kita harap mudah-mudahan kita diberikan peluang insya-Allah hari Sabtu ni untuk kita buat program preview untuk parenting Al-Quran. Esok kita masuk Sains Ashabul Kahfi. Soal Ashabul Kahfi kita cuba lurut balik, sesuaikan surah Al-Kahfi tu dengan apa yang kita bincang dalam topik minggu ni insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada kami. Mana yang baik, mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendirilah sebagai penyampai. Yang baik itu semuanya datang daripada hidayah Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang komen, yang bersama-sama kita sepanjang pagi ni, 1 jam 12 minit ni. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan praktikalnya boleh dilaksanakan di rumah masing-masing insya-Allah. Okey, hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.